Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam Hello Doktor untuk siaran kita pada hari ini 21 Ogos 2020. Apa khabar anda semua? Kita harapkan yang terbaik pastinya sambil anda menikmati hujung minggu bersama dengan keluarga. Kongsikan sedikit masa bersama dengan kami untuk kita saksikan siaran Hello Doktor untuk kita bincangkan satu topik. Tapi sebelum kita nak kabarkan apa topik yang akan dibincangkan pada hari ini, kita nak kongsi juga bersama dengan anda semua pemakanan yang penonton-penonton semua, kita kembali untuk bincangkan topik utama kita pada hari ini iaitu bipolar, ataupun mungkin dalam kalangan kita yang belum lagi tahu tentang satu artikel ni yang pernah dikongsikan Mei 2022, 4.5 juta penduduk dunia menghidap bipolar. Apatah lagi dengan keadaan di Malaysia, bagaimana sebenarnya tahap kesihatan mental rakyat Malaysia. Kita akan perhalusi dengan spesifiknya iaitu bipolar untuk kita ketahui apakah perbezaan. Kita tahu stres, bipolar, skizofrenia dan pelbagai lagi. Jadi kita akan perhalusi satu persatu untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Sebelum tu, ketahui apakah itu bipolar? Saksikan. Bipolar atau kecelaruan dwi kutub adalah sejenis penyakit mental yang menyebabkan perubahan emosi, tingkah laku serta pemikiran seseorang. Menurut Kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, gangguan bipolar telah menjejaskan kira-kira 45 juta orang di seluruh dunia. Gangguan mental ini turut disenaraikan antara 3 penyakit mental yang serius di dunia. Lebih membimbangkan, bipolar bukan sahaja mengelirukan penghidapnya, malah turut memberi kesan kepada individu sekeliling mereka. Antara selebriti tanah air yang menghidap bipolar adalah Jan Nanik, Zain Nakal dan Yasin Sulaiman. Kesedaran mengenai masalah kesihatan mental seperti bipolar wajar diperluas agar masyarakat tidak memandang enteng akan penyakit ini. Baiklah, tadi kita kongsikan sedikit apakah yang perlu kita fahami definisi awal berkaitan dengan bipolar. Mungkin kita kurang cakna dengan keadaan tahap kesihatan mental kita rakyat Malaysia terutama sekali. Tapi seperti mana yang anda dapat saksikan tadi, sedikit sebanyak mungkin dapat membuka perbincangan kita pada hari ini, dan kita nak perkenalkan juga tetamu istimewa kita yang sempat kita bawakan di studio Hello Doktor. Bersama dengan kita Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Pakar Perunding Kanan Psikiatri UM Specialist Center UMSC. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Dan pastinya sebagai permulaan ataupun pembuka bicara kita pada hari ini kan, ramai yang nak tahu ataupun kenal pasti adakah mereka faham benar tentang definisi bipolar. Doktor nak kongsi. Okey. Terima kasih kepada TV3 kena beri ruang untuk berkongsi berkenaan dengan kesihatan mental. Yang kebelakangan ini begitu penting di kalangan rakyat kita, rakyat Malaysia. Jadi berkenaan dengan bipolar ni adalah satu daripada jenis penyakit mental. Sebab bila disebut masalah gangguan kesihatan mental ni, pertama gangguan kesihatan mental itulah, contohnya ada yang tak boleh tidur je, ataupun dia mood dia jadi panas baran, contohnya tak boleh kontrol kemarahan. Itu satu aspek lah. Tapi apabila satu yang lebih serius lagi, dia jadi satu penyakit lah kalau kita tak cakna berkenaan dengan kita punya kesihatan mental. Jadi bila penyakit ini, bipolar ni satu dari penyakit mental. Selain pada bipolar tu, biasanya penyakit kemurungan ataupun major depressive disorder ataupun depressions, ataupun kita panggil kalau pernah dengar skizofrenia, contohnya anxiety disorder. Jadi bipolar adalah satu daripada macam-macam jenis, banyak sebenarnya berkenaan dengan penyakit mental ni. Jadi bipolar ini merujuk kepada satu keadaan di mana individu tu dia ada bipolar, dua polar ataupun dua kutub dia punya penyakit. Ataupun itu kadang bahasa kita ada panggil penyakit ni dwi kutub, kecelaruan dwi kutub. Itu direct translation dia lah. Jadi pertama, seperti orang lain yang ada kemurungan. Jadi satu daripada masalah yang akan dialami adalah kemurungan yang serius dan melampau. Kadang memang mimik ataupun mirip kepada major depressive disorder. Macam contohnya
hilang mood ataupun hilang keseronokan, nak buat sesuatu rasa macam tidur. Tidur tu memang penting. Tidur tu selalunya saya mencelah sikitlah, tidur ni dalam kesihatan mental amat penting sebab dia macam makanan. Kita nak tenaga, nak buat kerja semua, kita kena makan. Kalau tak makan, problem. Jadi sama juga kalau jiwa kita nak baik, tidur kita kena jaga. Jadi tidur ni banyak penyakit mental, gangguan mental ni tidur dia terganggu. Jadi balik kepada bipolar tadi, kalau depressed tu tidur dia tak boleh tidur contohnya. Kemudian dia hilang konsentrasi, dia rasa tak ada harapan. Jadi ini pola yang pertama, maknanya di bawah. Satu lagi pola yang akan berlaku untuk penyakit bipolar ni di atas. Jadi di atas ni yang unik sikit ni. Jadi bila dia berada di atas, simptom-simptom dia macam rasa confident, overconfident pada masa itu. Dia rasa dia ni seseorang yang mungkin special. Dia rasa tenaga dia banyak. Dia nak buat walaupun macam-macam. Walaupun dalam dia tak cukup rehat tu, tapi dia rasa tenaga banyak. dia banyak. Betul. Ini adakah kategori yang hypomania dan juga mania? Itulah. Itu kiranya simptom-simptom yang kita kategorikan sebagai termasuk mania dan hypomania. Cuma ada sikit perbezaan, saya akan jelaskan. Jadi overconfidence, dan kadang-kadang ada yang berbelanja sampai habis kredit kad dia. Dan dia dia tidur tak perlu tidur langsung. Dia tidur sejam 2 jam. Selalu dia kurang-kurang 8 jam 7 jam, tapi ini tak perlu tidur. Jadi simptom ni simptom menjurus kepada kita kategorikan sebagai mania. Jadi soalan tadi tanya berkenaan mania dengan hypomania. Ada sikit perbezaan di situ. Mania ni biasanya lebih teruk lah. Maksudnya dia mungkin menjadi individu tu jadi pemarah pada masa itu, cepat sensitif, sikit-sikit nak marah kecil-kecil, semua jadi isu besar yang pada biasanya tak macam itu perubahan perwatakan dia seperti itulah. Tapi bila disebut itu, kalau mania, kalau hypomania, simptom dia tak macam dia mungkin rasa gembira pada masa itu. Dia mungkin rasa tenaga dia banyak, tapi dia tak menyebabkan interpersonal relationship. Maksudnya tak ada bergaduh dengan orang, tak ada sampai macam saya kata tadi, hutang kredit kad dia habis macam itu, sampai punya alur tak ketara sampai situasi itu berlaku. Dan biasanya hypomania ni biasanya kalau ikut definisi dia lebih tepat, dia tak perlu masuk hospital. Kemudian dia tidak ada gangguan halusinasi, delusi. Sebab bipolar manic tadi, yang saya kata mania tadi, dia boleh ada halusinasi. Dia dengar suara, dia kata suara tu suara, biasanya dia mood dia memang terlalu bagus. Dia kata suara ni suara dari Tuhan contohnya. Dia boleh jadi simptom macam itu. Adakah kita perlu fahami tentang jenis-jenis bipolar juga? Ya, itulah bila disebut berkenaan mania tadi, itu satu kategori. Jadi kalau ikut kategori yang biasa berkenaan dengan bipolar ni, bipolar 1, bipolar 1, bipolar 2, bipolar 2, dan kita panggil cyclothymia. Itu pun satu kategori juga. Dan ada lain-lain lah, seperti biasalah ada dan lain. Jadi bipolar 1 tadi, bipolar jenis 1 tadi, biasanya simptomnya yang serius tadilah. Maknanya ada mania tadi yang teruk, yang perlu rawatan pesakit dalam. Sebab kalau kat luar nanti dia mungkin boleh bertindak lebih bila dia tak dapat kawal kemarahan, dia boleh bertindak di luar batasan daripada normal lah. Jadi berisiko tu ada. Jadi kena masuk ward semua dan sebagainya. Itu bipolar 1. Bipolar 2 tadi dia yang lebih ringan. Jadi dia masih boleh mungkin boleh bekerja lagi, tapi biasanya pada bipolar 2 ni kita tak bagi bekerja lah. Sebab nanti kan kerja dia ada stres lain pula. Jadi lagi teruk lagi jadi bipolar 1. Baik. Ini dia antara yang seperti mana dikabarkan oleh doktor sebentar tadi. Ada beberapa jenis bipolar yang perlu kita fahami. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga soalan daripada rakan kita di Facebook sebelum kita nak rehat seketika ni. Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera kepada
kru-kru Hello Doktor, apakah perbezaan bipolar dan epilepsi ataupun sawan? Adakah ia mempengaruhi satu sama lain? Adakah rawatan bipolar memerlukan pembedahan pada otak? Sekian, terima kasih. Okey, Nurul Hidayah, simpan dahulu. Doktor pun simpan dahulu jawapannya. Kita akan jawab sama-sama soalan ini. Kepada anda yang belum lagi ikuti kami di Facebook kami, Hello Doktor TV3, boleh titipkan juga soalan di poster pada hari ini, 21 Ogos. Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama dengan saya, Ani Mizati dalam Hello Doktor dan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari yang hari ini akan berkongsi pelbagai. Kalau tadi kita dah sentuh sedikit kan Doktor, pengenalan awal tentang bipolar, topik kita pada hari ini. Kali ini kita nak menjawab soalan yang tadi kita ada tease sikit daripada rakan kita di Facebook. Sekali lagi kita bawakan soalan ini. Nurul Hidayah Saifuddin katanya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apakah perbezaan bipolar dan epilepsi ataupun sawan? Adakah ia mempengaruhi satu sama lain? Adakah rawatan bipolar memerlukan pembedahan pada otak? So ada dua soalan di sini, Doktor. Satu, adakah bipolar ni sama dengan epilepsi? Silakan. Ya, jadi dua penyakit bipolar dan epilepsi ni dua penyakit berbeza lah. Dan bipolar ni biasanya dirawat oleh psikiatri, pakar psikiatri. Sawan ni biasanya dirawat oleh pakar saraf ataupun neurologist. Jadi biasanya lagi satu perbezaan yang amat ketara, bipolar ni dia tak ada melibatkan penyakit ataupun simptom fizikal, macam contohnya pergerakan ke apa-apa, tak ada. Dia lebih pada gangguan emosi, macam saya kata tadi, cepat sensitif, kemudian jadi ataupun happy tak tentu pasal pun boleh jadi juga kan, ataupun tenaga lebih. Tapi bila disebut sawan, pada amnya dia ada macam simptom fizikal, macam contoh dia ada tarik kan, dia ada, dan bila dia tarik tu dia tak sedar pun apa dia berlaku, memang tak sedar. Bila dia habis dalam dia beberapa minit yang kritikal kan, kritikal tu, bila dia sedar apa jadi, dia akan beritahu dia tak sedar apa. Dia mungkin separuh orang kata macam in the daze, dia macam tak sedar, separuh sedar macam tu kan, di mana dia, jadi itu beza antara bipolar dengan sawan dan penyakit yang berbeza. Jadi kalau nak disebutkan kaitan tu mungkin ada, sebab kalau contohnya sawan ni terlalu teruk, kerap terjadi, jadi memang sawan ini mendedahkan contohnya masalah kemurungan, depression. Di mana depression mungkin ada bipolar. Dia boleh jadi bipolar balik. Jadi tapi kaitan langsung tu tak ada lah kiranya. Yang kedua, mungkin bipolar memerlukan pembedahan pada otak. Bipolar memerlukan pembedahan. Setakat ni tak ada lagi penunjuk ataupun penyelidikan menunjukkan ke arah itulah, walaupun macam epilepsi tu mungkin ada peranan pembedahan otak tu untuk nak merawat yang tak boleh kawal epilepsi, intractable epilepsi, seizure. Tapi bipolar tak ada. Setakat ni ubat itu rawatan utama, tapi kadang-kadang kita ada, kalau dah serius sangat, kita memerlukan rawatan ECT, electroconvulsive therapy. Kita akan sentuh bab rawatan tu kan Doktor nanti kan. Sambil-sambil tu kita nak tahu juga, adakah golongan-golongan yang berisiko ini kita perlu fahami dari segi faktor kerjanya ke, ataupun siapa yang berisiko untuk mengalami gejala ini? Ya, kalau dilihat masalah bipolar, khususnya bipolar ada simptom mania dan sebagainya, dia memang ada faktor risiko di situlah. Contohnya yang paling penting sekali faktor genetik lah. Genetik ni maknanya ada sejarah keluarga, contohnya first degree, contohnya ibu bapa ke adik-beradik ke ada penyakit mental, dan individu ni boleh berisiko. Jadi itu satu, genetik, ditambah pula faktor environment. Kata faktor environment ni persekitaran lah. Kerja hari-hari sangat stres, kemudian mungkin lifestyle pun tak berapa bagus, kurang buat exercise dan sebagainya, tekanan sepanjang masa. Jadi dia akan menambah risiko tu. Dan to make matter worse, yang lebih teruk lagi kalau ambil macam dadah terlarang, contohnya methamphetamine, ais atau syabu, pil kuda, dia boleh trigger masalah seperti bipolar. Ini satu cabaran. Kadang-kadang kita diagnosis ini, banyak juga ke belakang ini individu yang ambil dadah seperti ini, jadi simptomnya kadang-kadang nampak ada serupa. Jadi kita kena dapat sejarah pesakit tu dengan lebih tepat, selain daripada analisa-analisa lain lah, nak menentukan yang mana satu. Sebab
rawatannya mungkin ada sikit berbeza. Ya. Kaedah yang berbeza terhadap situasi ataupun tahap yang dialami oleh pesakit tersebut kan. Betul. Jadi kalau mereka ini adalah antara yang kadang-kadang ada kita nampak posting di media sosial, mereka self-diagnose. Mereka ada bipolar, mereka ada masalah kesihatan mental ataupun mereka tak pernah pun berjumpa dengan pakar tapi mereka menghadapi simptom yang sama. Perpanjangan selama 2 minggu katanya. Betul. Jadi apa komen doktor untuk situasi seperti ini? Jadi ini zaman sekarang kita tak dapat elak lah. Memang apa tu, social media, information technology kan, dalam internet kita boleh macam skill. Kita boleh check dia kata ada stress, dia ada mungkin bipolar. Jadi perkara ini mungkin membantu individu itu mengenali keadaan itu. Yang paling penting individu itu ada, kita panggil self conscious. Maknanya dia sedar dia berisiko dan dia mungkin perlu dapat rawatan dan sebagainya. Jadi ini langkah ke depan. Jadi bagi saya, tanya berkenaan itu okey ke tak, saya rasa okey, dia membantu. Walaupun satu level lagi, bila self-diagnose, kadang-kadang kita tak nampak apa sebenarnya yang kita rasa. Sebab biasanya dalaman kita, mungkin apa yang kita lalui itu mungkin melebihi daripada normal manusia orang lain kan. Jadi biasanya pihak macam pakar ataupun sekurang-kurangnya kawan, saudara mara mungkin dapat memberi satu refleksi balik apa yang dirasa itu ada wajar atau tak wajar sebagainya. Jadi self-diagnose itu kelemahan dia. Betul. Kalau mungkin kita seorang saja yang tahu kondisi keadaan kita itu mungkin tak boleh, kurang tepat. Perlukan pandangan kedua maupun ketiga. Saya nak tambah sikit lagi berkenaan dengan kadang-kadang ada juga macam halusinasi tadi atau delusion. Mereka mungkin tak ada insight pun. Maksudnya dia tak rasa. Jadi kadang-kadang ini menariklah bila bincang pasal bipolar disorder ni. Bila seorang dalam keadaan manic ataupun hypomanic. Hypomanic ni yang paling penting sebab hypomanic ni dia tak serius sangat tapi dia pada peringkat awal dan boleh berisiko. Jadi bila hypomanic dia tenaga dia kuat. Dia rasa tidur 3 jam pun dah okey dah. Boleh buat kerja. Tak perlu dah seminggu boleh macam itu contohnya. Dan idea datang macam-macam. Jadi pada satu masa kalau dia tak ada menyebabkan gangguan interpersonal dengan orang lain, dia rasa macam okey lah. Dia bagus lah, membantu kan. Dia boleh jalani kehidupan macam biasa. Dan kemampuan mungkin nampak lebih atas. Sebab itu, dilihat penyakit bipolar ni kadang-kadang ada orang yang selebriti pun ada banyak macam di negara barat lah sebab mereka declare lah dia punya illness. Contohnya macam dulu penyanyi famous Mariah Carey, kemudian Selena Gomez, betul. ada. Jadi bipolar ni nampak penyakit yang eksklusif jugalah di satu bercakap keadaan tentang selebriti, kita ada seorang selebriti juga nak bertanya kepada doktor. Jom sama-sama kita dengarkan apa agaknya soalan dari selebriti ini. Silakan. Assalamualaikum. Hello doktor. Saya nak tanya ni, bipolar ni adakah ianya penyakit keturunan ataupun tidak? Dan perasaan sensitif, mudah tersinggung ni, adakah ianya juga berpunca daripada bipolar? Jadi tolonglah jawab ya. Baiklah, adakah ianya penyakit keturunan? Macam tadi kita boleh skip sikit sebab doktor dah terangkan kan tentang ianya genetik. Memang ada faktor genetik dan sebenarnya kebanyakan penyakit mental pun memang ada faktor genetik, tak dapat dielakkan. Cuma saya kalau sekadar macam penyakit kemurungan tu taklah 100% genetik sebab kadang-kadang dia mungkin suasana kerja, ada masalah keluarga, masalah kewangan yang serius, jadi dia menjadi kemurungan. Jadi bukan 100% genetik lah. Tapi macam bipolar ni lebih juga genetik sebab simptom macam manic ni tak dapat di-explain kecuali ada ini panjang lah kalau nak diceritakan. Mungkin ada genetic information dalam dia punya genom dia tu menunjukkan bahawa dia ni berpotensi untuk bertindak macam itu. Ada peratusan yang boleh bertindak macam itu. Bertindak macam itu. Dan satu lagi saya kata dalam penyakit skizofrenia tu memang banyak faktor genetik juga. Jadi tak dapat elak. Doktor, macam tadi kita ada katakan selebriti kita juga ada bertanyakan tentang faktor orang sekeliling. Sebab kadang-kadang kan bila mereka dibesarkan dalam situasi ataupun keluarga yang ada bipolar, secara tidak langsung nature yang diamalkan mereka trauma dengan keadaan itu, situasi yang sama berlaku, ada peratusan terhadap pembesaran mereka itu dialami dengan sekeliling yang macam tu.
amat penting bila kita melihat pasal, walaupun saya kata ada faktor genetik, tapi in the bigger picture, bila seorang tu dibesar dalam suasana tertentu, tak kira lah bukan bipolar saja, contohnya domestic violence sebab alcohol abuse memang dikaitkan rapat juga. Jadi apa dia panggil, nurture versus nature. So nurture ni pembesaran dia, surrounding dia. Hari-hari dia lihat keluarga dia, contohnya ibu bapa dia selalu bergaduh, ataupun bila bapa ataupun ibu dia ada simptom bipolar ni, dia macam menjadi lebih emosi yang untuk ditunjukkan ganggu kepada anak dia, berbeza. mungkin macam mirip pada penderaan dekat situ. Jadi boleh dapat trauma anak tu sendiri. Jadi itu nature, suasana tu. Lagi satu nature. Nature tadi balik kepada yang kita tadi lah. Semula jadi dalam badan kita, exposure genetik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang susah nak dikaitkan sebab biasanya dia duduk dalam satu rumah ataupun keadaan yang sama. Jadi terdedah macam itulah. Jadi kita boleh argue lah, is it nature? Is it nature? Tapi akhirnya bila simptom-simptom tu telah dipenuhi, itulah yang perlu diatasi. Dan yang paling penting, pesakit bila dirawat, dia emosinya lebih stabil, dia boleh berfungsi dengan baik. Itu memang kaedah rawatan sekarang, itu tujuan kita. Ya, dan kita khawatir ianya akan berulang jika ada perkara-perkara yang tidak dilakukan dengan baik sekali. Kita akan sentuh tentang itu. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan soalan dari rakan kita di Facebook. Kali ini dari Ramiza Razak. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa beza swinging mood dan bipolar? Adakah sama? Okey, itu dia soalan daripada rakan kita Ramiza Razak. Tapi kita akan jawab seketika nanti. Kita nak rehat dulu doktor, boleh ya? Okey. Rehat seketika, kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor, dan seperti mana yang kita kabarkan tadi, topik kita bipolar. Terima kasih kepada anda semua yang dah pun bagi respon di Facebook kami dengan soalan-soalan. Salah satunya ini dia, Ramizah Razak katanya, apakah beza swinging mood ataupun mood swing lah dan bipolar? Adakah sama? Silakan doktor. Okeylah. Dalam bahasa biasanya mood swing tu boleh jadi mental health issue, isu kesihatan mental ataupun kesempurnaan mental kita. Jadi kita ni mudah orang kata macam jadi barang contohnya kan. Jadi tadi okey, tiba-tiba seminit 2 minit kemudian sebab ada jumpa bos marah kita ke, terus kita jadi terbalik. Jadi mood swing lah kan. Itu perempuan faham lah simptom biasa kan. Jadi mood swing tak semestinya satu penyakit. Dia semua orang dalam hidup kita, kadang-kadang kita akan melalui keadaan ini. Cuma bila sebut bipolar ni, mood swing yang lebih serius lah, senang cakap. Dan biasanya mood swing tu bukan seminit dua. Kita cakap pasal beberapa hari simptom itu berlaku, baru kita kategorikan sebagai bipolar. Baik, kita nampak ramai dalam kalangan kita yang masih lagi tak tahu bezakan stres, bipolar, skizofrenia. Bagaimana kita nak diagnose diri kita untuk kategori-kategori mental issue? Itulah, ada penyakit-penyakit mental ni memang agak sukar untuk self-diagnose. Memang saya rasa macam hampir cabaran. Ialah bukan topik bipolar. Bipolar mungkin boleh self-diagnose sebab kadang-kadang rasa macam down. Tak tentu pasal, mungkin stres tu tak banyak tapi kita rasa down, rasa macam suicidal. Very important issue in bipolar juga. Jadi rasa macam suicidal. Dan pada masa tu kita rasa high, seronok, tak tentu pasal kan. Jadi ada beza. Orang tu boleh rasa. Tetapi penyakit mental yang lain, contohnya skizofrenia, dia mempercayai kalau dia ada dengar suara, dia mempercayai apa yang terfikir di fikirannya. Jadi simptom-simptom psikosis betul. Kalau dia tahu ini tak benar, dia mungkin bukan psikosis dan dia mungkin bukan skizofrenia. Jadi itu cabaran kami juga yang merawat ni juga, sebab bukan senang nak convince ataupun nak meyakini pesakit untuk mendapat rawatan sebab dia kata dia tak ada apa-apa salah. Memang betul dunia ni tak selamat. Memang betul ada orang nak bahayakan diri dia. Di mana bila tanya keluarga, tak ada siapa nak bahayakan dia, tak ada siapa yang mengganggu dia. Jadi ini mungkinlah ada simptomnya banyak lagi, tapi contoh yang saya nak katakan bahawa dia tak rasakan. Jadi ini cabaran merawat
merawat penyakit mental. Ya, pastinya ada cabaran terhadap individu terutama sekali kan yang datangnya berbeza latar belakang dan jenis trauma. Baiklah, kita bukan sahaja bersama dengan Profesor dan juga Doktor, kita juga bersama dengan seorang lagi, Nur Aisyah Nadrah Johari Kamal, di mana kita bawakan di studio. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah, terima kasih bersama dengan kami. Aisyah pernah melalui situasi seperti mana yang kita kabarkan tadi, bipolar. Mungkin Aisyah nak ceritakan pengalaman Aisyah, detik bila yang Aisyah mengalami situasi seperti mana yang kita kabarkan. Okey, sebenarnya Assalamualaikum. Pertama sekali Prof dan Anim. Okey, pengalaman saya dengan bipolar ni sebenarnya baru lagi. Maksudnya, okey, saya didiagnose, maksudnya saya mengetahui diagnosis saya pada Februari tahun ini. Februari 2022, tetapi saya didiagnose dengan penyakit mental iaitu anxiety dan juga depresi pada tahun 2019, iaitu pada lebih kurang 4 tahun yang lepas. Jadi apa yang berlaku adalah pada September 2020 saya merasakan yang saya lebih tahu daripada doktor sendiri. Jadi saya stop all the treatments, saya stop pergi jumpa doktor, saya stop ambil ubat dan sebagainya. Dan apa yang berlaku adalah simptom saya menjadi lebih teruk. Masa tu September 2020 kita punya COVID masa tu sangat teruk kan. Apa yang berlaku adalah saya lebih mudah marah, saya cepat marah, saya cepat melenting. Benda-benda kecil pun, even dengar bunyi pintu pun saya rasa nak meletup. Itu apa yang terjadi pada saya. Jadi saya decide untuk pergi semula berjumpa doktor. Itu pada tahun 2021, hujung 2021 macam tu, saya pergi jumpa doktor, and then barulah bila saya pergi ke hospital yang lain lah maksudnya, dan mereka track balik, pada awalnya mereka track balik dengan saya punya, orang kata dia punya history saya dengan doktor yang sebelum ni. Jadi rupanya baru saya tahu yang saya didiagnose oleh mereka rawat saya dengan bipolar, bukannya depresi. Iaitu masa tu diagnosis saya pada hospital yang sebelum ni adalah MDD, Major Depressive Disorder. Jadi dari situ saya tahu bipolar, rupanya saya bipolar. Tapi it makes sense lah. Maksudnya saya antara simptom yang saya lalui, simptom bipolar yang saya lalui adalah macam tadi Prof ada mention pasal rasa seronok, rasa happy, rasa produktif. Saya boleh buat kerja 1001 kerja dalam satu masa yang sama. Dalam sehari tu banyak benda yang saya boleh capai. Saya ada berbanyak-banyak idea. Saya sangat kreatif. Tapi itulah bila cakap pasal symptoms ni, saya pergi kepada ekstrim simptom juga, to the point yang pada satu masa saya pernah believe yang pada usia 27 tahun saya nak masuk med school. Which is not normal, right? Untuk kita dekat Malaysia masuk med school pada umur 27 tahun. Saya pegang pada belief itu selama berbulan-bulan. Orang lain tengok saya macam... Pernah cerita dengan orang? Pernah, dan mereka macam, of course, kalau saya sekarang saya stable, saya rasa benda tu ridiculous. Saya rasa macam benda tu is not normal, you know. Maknanya awak sekarang stable, maknanya awak akan alami ada different situation juga. Ya, betul. Jadi masa tu awak rasai perbezaan itu. Yes, saya rasai. Saya ingat balik, benda tu sangat-sangat tak patut yang saya fikir lah, tak patut saya believe benda tu. Tapi selalunya siapa yang awak ceritakan pasal ni? Mungkin kawan-kawan, kawan-kawan atau family, diorang akan macam, betul ke uni? Betul ke uni kan? Apa benda yang kenapa tiba-tiba macam ni? Kenapa tiba-tiba nak masuk med school? Tak pernah macam tu kan? Pernahlah dulu masa kecil nak jadi doktor, tapi kenapa tiba-tiba at the age of 27? So to that extreme. Jadi itu belum saya sentuh tentang kemurungan. Bila fasa, kalau itu fasa tinggi, kalau fasa rendah, kalau maksudnya bila boleh pergi tinggi macam tu, bila saya masuk fasa kemurungan, dia sangat memudaratkan. Maksudnya. Okey doktor, bila doktor dengar apa yang Aisyah kongsikan ni doktor kan, apa yang doktor nak berikan sedikit komen? Itulah berkenaan dengan diagnosa tu tadi. Cabaran nak mendiagnose tu dalam psikiatri ni dia boleh berubah mengikut masa. Kadang-kadang pada peringkat permulaan dia macam anxiety disorder sebab dia risau sebab simptom yang macam confidence, dia gangguan macam energy level dia increase datang kemudian. Tapi peringkat awal dia risau macam kenapa aku, mungkin tadi kalau konteks tadi, kenapa aku tak jadi doktor, aku sepatutnya jadi doktor dah sekarang, dulu cita-cita dah ketinggalan di belakang, kenapa I'm not catching up. Dia akan rasa macam sangat frustrated bila dia tak capai. Sebab sekarang dah 28 tahun kan, contohnya frustration, anxiety, dia risau dia tak capai, kemudian dia murung. Ini murung ni paling penting dalam konteks bipolar sebab memang ada macam saya kata tadi, definisinya ada kemurungan di situ. Cuma isunya majoriti pesakit dia bukan datang dengan manic dulu, bukan yang high mood
first. Dia datang dengan low mood first. Maknanya datang dengan murung. Jadi dalam data pun ada menunjukkan sehingga bertahun-tahun, 5-6 tahun dia diagnose dia sebagai major depressive disorder. Kemudian simptom tu berubah. Dia jadi macam tiba-tiba dia jadi banyak idea. Tiba-tiba family complain, dia dah using up all the saving. Duit dalam account dah tak ada sebab dia invest sana sini. Jadi dia datang kemudian bipolar. Peringkat awal dia major depressive disorder dan kita rawat dia sebagai penyakit kemurungan serius pada peringkat awal dan kemudian tu berubah. Jadi ini satu elemen bagi saya sebagai perawat biasa kita temui, bukan luar biasa. Dan kadang-kadang itulah kita kata diagnosa tu boleh berubah mengikut simptom dan keadaan semasa. Sebab tu ianya tak boleh proses tengah jalan. Ia perlulah dilakukan mengikut kepada keperluan dan juga sampailah kita betul-betul berada pada keadaan yang stabil. Okey, sambil-sambil tu kita nak kongsikan juga Aisyah juga ada support group kan? Support group di mana yang kita nak kongsikan ni dalam Mental Illness Awareness and Support Association. Jadi mereka ini bersama-sama berganding bahu untuk memahami situasi yang dialami dalam kelompok yang sama. Jadi jom kita dengar apakah agenda ataupun yang idea yang dibawa oleh support group ini. Saksikan. Rata-rata daripada mereka ini banyak yang bertarung dengan pemikiran untuk mengakhiri kehidupan. Di Miasa ni kita memperkasakan para pejuang lah ataupun peer ini sendiri, individu yang berjuang dengan penyakit mental, di mana mereka datang, kita membuat konsultasi, jadi kita mendengar dulu kisah mereka. Jadi mereka tahu simptom gejala mereka bagaimana, punca mereka mendapat penyakit mental ataupun bipolar kenapa contohnya, dan kita memberi pilihan kepada mereka. Ini perkhidmatan yang kami ada, ini perkhidmatan yang kami sediakan. Jadi kita memperkasakan mereka untuk membuat pilihan bagi diri mereka sendiri. Jadi yang datang ke Miasa ni ada pelbagai sebenarnya. Ada yang sudah ada diagnosis penyakit mental, ada yang datang mungkin belum, tetapi ada juga yang datang mungkin sebenarnya tidak ada penyakit mental tetapi bertarung dengan mungkin perasaan panik, takut, terutamanya apabila tercetusnya pandemik COVID-19 kan. Kalau yang paling muda daripada segi diagnosis penyakit mental kemurungan ataupun anxiety dalam lebih kurang 8-9 tahun. Jadi agak muda sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita dapat kesan awal. Jadi bila kita dapat mengesannya lebih awal, maka intervensi awal dapat diberikan. Jadi dia punya prognosis ataupun proses penyembuhan itu sebenarnya lebih baik dan lebih efektif. Di Miasa ni kita ada pelbagai perkhidmatan sebenarnya, kerana kita cuba menyediakan orang kata sesuatu bagi semua pejuang-pejuang. Jadi apabila mereka datang, mereka tidak pulang tangan kosong. Kita ada juga sokongan keluarga, kita ada terapi seni, terapi menari, kita ada kelas-kelas drama, speech and drama, kita ada terapi rohani, kemudian kita ada saringan kalau sesiapa yang mungkin nak membuat ujian saringan kesihatan mental ataupun nak mengetahui mereka ada penyakit mental ataupun tidak, kita juga boleh membuat ujian klinikal lah. Kemudian kita ada counselling, kita juga ada menyediakan terapi dengan pakar psikologi, dan kemudian ada kita panggil supported employment program ataupun program sokongan pekerjaan, dan kita juga ada talian krisis talian bantuan 24 jam 7 hari seminggu. Jadi pasukan krisis kami ni keunikan mereka adalah mereka boleh pergi ke individu di dalam krisis. Kita membuat pendekatan kan, kita buat outreach program setiap bulan sebenarnya. Kita membuat 2 lawatan, satu ke Chowkit, satu di Medan Tunku, di mana kita membantu rakan-rakan kami di gelandangan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan. Bukan saja perkhidmatan kesihatan mental tapi perkhidmatan kesihatan juga, memberikan ubat-ubatan, membuat ujian saringan, melihat bagaimana keadaan fizikal dan mental mereka, kemudian memberikan bantuan kaunseling, terapi, apa saja yang mereka perlukan, bantuan kewangan, perumahan, bukanlah rumah tapi mungkin sewa bilik. Kalau anda di luar sana yang tahu ataupun rasa something is not right, kita tahu sebenarnya ada benda yang tak kena dengan diri aku ni, do something about it. Kita jangan tunggu, sebab makin lama dia semakin mudarat sebenarnya. Okey, itu dia support group Miasa. Aisyah juga salah seorang daripada mereka. Yep. Aisyah, mungkin kita nak dengarkan juga daripada Aisyah apakah yang dibantu ataupun bagaimana perubahan selepas Aisyah bersama-sama dengan Miasa. Okey, banyak sebenarnya macam yang saya kata tadi. Okey,
Miasa ni dia adalah support group yang dipimpin oleh orang yang ada isu kesihatan mental juga. Jadi bila kita ada kanser, for example, na'udzubillah, kita akan nak cari orang yang ada kanser juga. Kita nak tahu apa yang dia buat untuk dia boleh maju ke depan, untuk dia sihat. Sama juga dalam kesihatan mental. Kita tak boleh nak jumpa doktor saja, kita tak boleh nak jumpa semata-mata psikologis saja, tapi kita perlukan kawan-kawan yang macam kita juga, yang faham berkenaan dengan kesihatan mental untuk bersama-sama support dan naik. Jadi dekat Miasa, banyak benda yang saya pelajari daripada Miasa adalah of course the sokongan, and then kita berada dalam satu komuniti yang selamat. Kita berada dalam satu mereka faham. Yes, mereka faham kita. Betul. Mereka faham kita. Jadi kita akan lebih, orang kata, bersemangat. Dan macam saya sendiri, macam mana saya dapatkan rawatan doktor adalah dengan saya melihat orang yang ada pengalaman, the survivor yang pernah teruk dulu, for example, now dah okey, saya ambil contoh diorang. Jadi sebab kadang-kadang kita denial juga kan. Yes, betul. Kita rasa macam kita tak naklah jumpa doktor, kita boleh handle. Kita malu, stigma kan. Betul. Doktor menyokong support group seperti ini? Ya, memang penting. Memang berperanan amat penting sebab kerana dia akan, kalau doktor memberi nasihat, selalunya dia sebagai nasihat berbentuk perubatan, dan kadang-kadang doktor ni dia mungkin tak merasai. Memang kita kena empathy bila kita bercakap dengan pesakit, tetapi itu bukan kita yang melalui pengalaman penyakit itu. Jadi nasihat yang kita bagi kadang-kadang di luar konteks pesakit itu sendiri. Tetapi apabila pesakit satu dengan pesakit yang kedua ini bercakap, atau dalam grup 10 orang contohnya, mereka akan saling memahami, dan trust is higher lah, of course, sebab dia melalui keadaan yang mirip pada yang satu lagi ni. Jadi dia menyatakan ini penyelesaian dia, ini apa dia buat, ini rawatan. Saya bagi contoh yang paling mudah lah. Jika ada gangguan mental contohnya, dalam 10 orang, 2 orang ni dia mungkin, saya dalam konteks kami, dia mungkin kurang mempercayai rawatan konvensional, dia tak nak ambil ubat dan sebagainya. Tapi yang 8 orang lagi, dia mungkin bercakap pasal rawatan yang dia terima, dan ini mungkin menyebabkan 2 orang lagi ni terpengaruh dan berubah. Ada aliran cara bentuk persepsi penyakit itu sendiri. Okey, sambil-sambil tu juga kita nak saksikan soalan daripada rakan kita di Facebook. Jom kita bacakan. Farai Nas Hazimal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello doktor, pada umur berapa seorang kanak-kanak boleh menghidap bipolar ya? Bagaimana kita mengesannya? Okey, satu soalan yang cukup menarik. Kanak-kanak, sejak umur berapa yang kita boleh diagnose ataupun kita boleh kesan? Soalan ni penting untuk difahami juga, kerana tapi sebelum tu doktor, kita nak minta maaf sebab kita kena tahan dulu jawapan yang keluar daripada mulut doktor. Kita nak rehat seketika. Boleh doktor ya? Simpan dulu doktor. Kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Okey. Okey, masih lagi bersama dengan kami semua dalam Hello Doktor. Topik kita bipolar. Kita tadi bersama dengan Profesor Madya Doktor dan juga Aisyah yang berkongsikan pengalaman. Kali ini kita nak tinjau sekali lagi soalan dari Facebook tadi. Rakan kita ada bertanya, pada umur berapa seorang kanak-kanak boleh menghidap bipolar? Bagaimana kita nak mengesannya? Silakan Prof. Okey, ini pengalaman saya jugalah, dan memang boleh berlaku di peringkat muda, tapi saya rasa kalau di peringkat sekolah rendah tu, umur sekolah rendah, kebarangkaliannya amat kuranglah, mungkin tak berlaku. Tapi saya ada pesakit umurnya start dengan umur 14 tahun. Itu pesakit paling awal, dan saya masih merawat pesakit itu dah umur 30 lebih dah sekarang. Itulah daripada mula-mula karier saya secara amnya kan. Maknanya fasa kehidupan yang berlaku dalam kehidupan dia pun bersama-sama, dan orang kata up and down lah kalau dalam bipolar dia kan. Tapi alhamdulillah dia maintain, dia boleh berfungsi. Jadi itu umur soalan tadilah berkenaan dengan onset atau bila dia mula boleh berlaku. Tetapi harus lebih penting diperingatkan kepada ibu bapa, kalau terlalu awal usia sekolah rendah ataupun even sekolah menengah peringkat tingkatan 1, 2. Contohnya kita kena pastikan, sebab simptom bipolar ni ada bila dia energi dia tinggi, dia nak buat itu, nak buat ini, macam-macam, dia tak boleh tumpukan perhatian. Dia mungkin ada ADHD.
Jadi simptom ADHD ni rule nombor 1 lah. Senang cakap kalau peringkat kanak-kanak remaja awal ni, kita kena pastikan sejarah, dan itulah dalam psikiatri memang sejarah pesakit is very important, sangat-sangat penting untuk kita dapat dan analisa, dapatkan dengan lengkap dan analisa. Jadi ADHD rawatannya memang lain, memang totally different, terutama di peringkat remaja, sebab remaja dan kanak-kanak ni kita bukan utamakan ubat, kita kena utamakan intervensi psikososial yang lain. Tetapi kalau bipolar tu memang dia banyak bergantung pada ubat. Kalau dia tak ambil ubat saja, dia bolehlah berlaku balik. Macam tadilah cakap, dia tak ambil ubat, dia boleh berlaku lagi. Penyakit ini boleh berulang, dan bila dia banyak sangat ulangan penyakit itu, dia boleh mengganggu kognitif. Maknanya kognitif dia, ingatan dia, tumpuan dia, mungkin macam learning ability dia, belajar dia, student dia macam tak boleh ambil pelajaran tu secara efektif kan. Susah nak belajar, jadi nampaklah penurunan pelajaran dia. Ini simptom mungkin sebab compliance dia lah, dia tak ambil ubat-ubatan. Jadi balik kepada tadi, macam ADHD lain, fokus dia sebab umur terlalu muda, tapi bipolar kena ambil ubat. Pendekatan pun berbeza. Kena ambil ubat sebab rawatan dia itu antara yang untuk menstabilkan emosi dia juga kan. Macam Aisyah sekarang macam mana keadaannya? Adakah dalam proses pemulihan ataupun masih lagi mendapatkan terapi dan sebagainya? Ya, saya. Okey, memang saya masih makan ubat. Saya masih berjumpa dengan psikiatris dan juga psikologis juga. Jadi apa rawatan yang saya itu antara dua yang konvensional lah, macam Prof cakap tadi. Tapi macam saya percaya bahawa itu hanya adalah dua elemen kecil daripada sebuah benda yang lebih besar. Maksudnya kalau kita makan ubat, for example, kalau kita makan ubat tapi kita tak jaga tidur, kita tak jaga spiritual, kita tak jaga hubungan dengan orang lain contohnya kan, benda tu tak jalan. Dia datang in package. So untuk kita pergi ke pemulihan tu, sebenarnya dia bukanlah pemulihan, sebab bila kita bercakap sebagai seorang yang berjuang dengan penyakit mental ni, benda ni kita hidup dengan dia sampai akhir hayat. Jadi apa yang kita boleh buat adalah manage, maksudnya kita belajar untuk uruskan the symptoms, kita belajar untuk coping mechanism, mengawal situasi dan belajar macam mana kalau simptom ni datang, apa yang kita boleh buat, apa skill-skill yang ada kita patut adakan untuk kawal benda tu. Jadi itulah yang saya cuba. Saya masih belajar lagi, saya rasa perjalanan saya masih panjang lagi untuk saya betul-betul dapat kawal, maksudnya macam orang cakap sembuh. Sebenarnya bukan sembuh lah, tapi dia more kepada belajar untuk hidup dengan situasi ini. Pertama sekali saya kira kena terima yang memang kita berada dalam situasi itu. Okey, dan kita nak saksikan juga hari ini ramai yang menyuarakan pendapat maupun persoalan di ruangan Facebook kita. Jom kita saksikan. ZTMY, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah bipolar ini hanya boleh diatasi dengan makan ubat sepanjang hayat? Adakah berkemungkinan penyakit bipolar ini boleh sembuh? Macam tadi saya rasa macam kita dah dapatkan jawapan terlebih dahulu daripada Aisyah sebelum soalan itu dikemukakan. Doktor, sedikitlah mungkin kita bagi pandangan daripada soalan Z ini. Jadi perbincangan sebentar tadi memang penting daripada pesakit segi Aisyah tadi. So penyakit bipolar ni memang ada unsur-unsur biologi di situ. Jadi memang penyakit mental ni semuanya hampir ada faktor psikososial dan juga biologi. Jadi bipolar ni banyak juga faktor biologi. Bila disebut biologi punya faktor ni, maksudnya dekat otak kita dia ada bahan-bahan kimia yang berfungsi menyebabkan keseimbangan fikiran kita, emosi kita. Jadi apabila ada penyakit bipolar ini, keseimbangan tu dia dah lari lah daripada itu. Jadi isunya nak menseimbangkan, ubat itulah nak menseimbangkan. Jadi ubat-ubatan ni menjadi satu keperluan, dan dia macam itulah nak cakap tadi, sembuh tu kalau strictly speaking bukan sembuh lah dia boleh capai atau cure, tapi it is treatable, it can be managed very well. Dengan syarat macam saya katakan tadi juga, kita kena ambil ubat supaya penyakit ni tak berulang. Kalau berulang, dia akan fungsi otak kita akan berkurangan dan dia boleh menjadikan lebih serius keadaan kita, mungkin ambil masa sampai bertahun-tahun kemudian lah. Jadi ini tujuan rawatan tu diberikan, sebab kalau ikut sikit sebanyak tadi ada kata energi lebih bagus, idea banyak, kreatif, tapi
people might ask, why not kan penyakit tu, tapi isunya dia akan kita menjurus kepada gangguan kehidupan kita secara keseluruhan. Contohnya tidur kita tak cukup. Kita ada berpotensi ada interpersonal relationship, maknanya ada je masalah dengan orang-orang sekeliling kita nak berdamai dengan orang kita. Jadi walaupun ada kreativiti tu, tapi risikonya ada dekat situ. Itu yang perlunya rawatan. Jadi ubat ni satu cabang. Memang betul cakap tadi, psychosocial intervention amat juga penting. Contohnya banyak psikoterapi, kaedah psikoterapi yang boleh digunakan, cognitive behavioral therapy, ada juga kita panggil mindfulness. Semua itu kalau dua-dua ni dijalankan serentak, maksudnya ubat diambil dan psikoterapi ni dibuat, lebih bagus outcome dia. Jadi macam tadilah Aisyah tadi jumpa psikiatris dan pada masa sama jumpa psikologis untuk rawatan psikoterapi. Baik, itu dia kan, kena bergerak dengan seiringan segenap aspek yang perlu diambil kira. Kita ada soalan ni, kali ini panjang sedikit soalannya daripada rakan Facebook kita, Sherry Mustafa. Katanya di sini keluarga dia ada yang mengalami simptom bipolar. Adakah apakah yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga, dan adakah ahli keluarga ini perlu membawa keluarga yang disyaki ini berjumpa doktor untuk didiagnosis dengan betul, dan sesudah itu adakah support group kepada pesakit dan juga ahli keluarga untuk membantu dari segi sokongan emosi dan pesakit juga ahli keluarga. Okey, disebabkan kita ada dua bahagian soalan di sini kan, mungkin Aisyah nak jawab bahagian support group. Adakah bukan sahaja pesakit yang disyaki ini tetapi keluarganya juga perlu dibawa dalam support group? Cara ringkasnya mungkin boleh dikongsikan. Okey, betul. Sebab sebenarnya bagi saya support daripada keluarga, kawan-kawan, even rakan sekerja pun adalah sangat-sangat penting. Jadi mereka memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Jadi macam mana nak cakap, adakah support group yang tadi soalannya? Yes, kita ada daripada MIASA, macam tadi. MIASA dia bukan sahaja orang yang ada masalah kesihatan mental, tapi keluarga mereka juga. Keluarga mereka juga turut boleh berada bersama-sama dalam support group. Doktor, macam mana mereka ini, ahli keluarga, tindakan yang terbaik yang boleh dilakukan kalau mereka mengesyaki salah seorang daripada mereka ini ada simptom bipolar? Okey, masalah dalam kalangan masyarakat kita, kadang-kadang kita denial, kadang-kadang kita meringan-ringankan simptom ini. Jadi kalau ada perubahan dalam diri kita, itu penting kalau kita merasakan. Tapi kalau orang lain persekitaran kita, contohnya ahli keluarga, rakan taulan yang rapat, perbezaan individu ni, tanyalah soalan. Itulah kena bercakap dululah, sebab itu masalah mental ni kadang-kadang nampak perwatakan, tapi kita nak memahami apa dalam jiwa. Jadi kita bercakap dan perlu faham apa yang dia ada, dan yang next step amat penting, terutama kalau ahli keluarga dah ada bipolar dengan faktor genetik saya kata tadi, kena dapat assessment lah kalau nampak satu ahli keluarga lain ada perubahan. Sebab kadang-kadang simptom, walaupun dalam satu ahli keluarga, bukan simptom yang akan ditunjukkan sama. Mungkin yang pertama tu tanda-tanda awal dia tak cukup tidur lah dan sebagainya. Dia macam tak nak tidur lah. Dia banyak macam-macam idea. Bangun pagi-pagi lagi dah buka, zaman sekarang IT, buka internet dan sebagainya, banyak idea. Dan mungkin yang ahli keluarga yang lain pula mungkin ada simptom, contohnya tenaga dia banyak, idea dia banyak, mungkin lain. Jadi secara orang biasa nampak simptomnya lain, mungkin tak sama, tapi dari segi kami kalau dibuat penilaian, akhirnya mungkin dua-dua ni ada bipolar. Itu dia kan. Ini antara yang perlu kita fahami. Pastinya mencabar, apatah lagi seorang pakar untuk diagnose seseorang itu kan dengan satu situasi latar belakang trauma yang berbeza. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Rasa macam tak cukup masa kita nak sampaikan tentang topik ini. Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding kanan Psychiatry UM Specialist Center UMSC, dan juga kita ada tetamu kita istimewa. Terima kasih banyak-banyak Aisyah, bersama dengan kita Nur Aisyah Nadrah Johari Kamal berkongsi pengalaman, dan kita harapkan kami di sini dapat satu perbincangan yang amat baik untuk anda fahami apakah itu bipolar, dan sama-sama kita mendapatkan rawatan yang terbaik jika mungkin dalam kalangan kita ataupun keluarga menghadapi situasi yang sama. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal kita. InsyaAllah kita bergerak kepada satu keluarga yang lebih baik lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih semua kedua-duanya. Terima kasih kepada anda semua penonton-penonton Hello Doktor. Kita jumpa minggu hadapan.